Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan buku Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Di antara tanda-tanda kiamat yang ke-52 iaitulah bermegah-megah dengan masjid. At-tabahi bil masajid. Pada prinsipnya, masjid ialah rumah Allah yang dibina khas untuk beribadat kepada Allah dan dibina dengan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah masjid dinamakan rumah Allah. Orang bukan untuk perniagaan dan bukan untuk bermegah-megah, untuk beribadat dan menyelesaikan masalah-masalah ummah dalamnya. Tetapi pada akhir zaman akan terdapat segolongan yang membina masjid dan menghiasinya. Setiap orang bersaing dalam kecantikan dan perhiasan masjid, dan dia dibina untuk menunjukkannya kepada media dan juga untuk menjadi pusat pelancongan, sehingga perhiasan yang dibuat terlampau sangat boleh mengganggu orang yang sedang beribadat kepada Allah kerana kagum dengan perhiasan yang adanya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia bermegah-megah dengan membangunkan masjid. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Orang berbangga dengan membina masjid, tetapi pengisian masjid dan mereka tidak memenuhkan masjid dengan para jemaah. Beberapa orang para sahabat radhiyallahu anhum telah dinasihatkan agar berwaspada tentang menghiasi masjid dan menyebab terhalang daripada memenuhinya dengan amal ibadat, zikir dan mematuhi surahan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la takhzurufannaha kama zakhrafahal yahud wan nasara. Kamu akan menghiasi masjid seperti Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menjelaskan pandangan ini mengatakan, Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka setelah mereka memutablik dan menukar kitab-kitab mereka. Demikian juga Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, Yahudi dan Nasara mula menghiasi gereja dan biara, tempat-tempat ibadat mereka, setelah mereka memutablik dan menukar kitab-kitab mereka. Hilang agama yang benar dan menumpukan kepada perhiasan. Lebih kepada perhiasan. Orang duk tengok je, pergi ambil gambar je kat masjid. Yang masuk masjid beribu orang, semuanya masuk ambil gambar. Bahkan yang lakukan salat tahiyatul masjid pun mungkin tidak ada. Hari ini menghiasi masjid datang dalam beberapa rupa, seperti mengecat dinding dengan warna-warna yang berlainan dan melukis corak-corak dengan motif gambar-gambar, menghamparkan berbagai jenis permaidani, meletakkan pelbagai perhiasan dan lampu-lampu dihias mewah dalamnya. Ini telah mencapai satu tahap di mana sekiranya dinilai perhiasan dan kos lampu-lampu mewah dihitungkan, ia mencukupi untuk membina beberapa buah masjid lain. Bagaimanapun ini tidak termasuk, ini bukan bermaksud kita patut mengabaikan masjid dan tidak menghiasinya dengan baik atau strukturnya tidak berkeluarti dan tidak selamat. Tetapi apa yang tidak dibenarkan ialah melampau-lampau dan keterlaluan dalam perhiasan. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, "Idza zakhartum masajidakum wa hallaytum masafihakum faddamaru alaikum." Jika kamu berlebih-lebih menghiasi masjid-masjid kamu dan menghiasi mushaf kamu, Quran, macam-macam perhiasan kita buat, kamu akan musnah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian,
Kalau kita lihat realiti yang berlaku hari ini, memang jelas bahawa kita berbangga dengan membina masjid, tetapi kita tidak berusaha, tidak berbangga bagaimana nak memenuhkan masjid kita dengan program-program yang bermanfaat, dengan memberi galakan dan kerahan tenaga supaya orang yang duduk dekat masjid mengimarahkannya. Sebaliknya, pelancong-pelancong yang datang entah dari bumi mana, makhluk Allah Ta'ala ini datang semata-mata nak mengambil gambar. Bahkan masjid dikunci, nak dapat permit aktiviti sukar. Inilah realiti yang berlaku. Semoga Allah SWT memelihara masjid umat Islam dan memenuhkannya dengan para musallin dan mengimarahkannya dengan program-program yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.